Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan menyambung pembelajaran kita untuk bab 10 Matematik tingkatan 3. Tajuknya Matematik Pengguna, Simpanan dan Pelaburan, Kredit dan Hutang. Okey, kita akan belajar untuk bahagian yang ketiga, iaitu Perbankan Islam dan Pulangan Pelaburan. Okey, jom kita sama-sama tengok apa yang kita akan belajar dalam video kali ini. Okey, kita masih lagi berada dalam bahagian A, iaitu Simpanan dan Pelaburan. Kita akan belajar mengenai Perbankan Islam. Okey, apakah kelebihan-kelebihan yang terdapat jika kita menggunakan perbankan Islam? Yang pertama, perbankan Islam ni berdasarkan kepada hukum Islam, iaitu hukum syarak. Yang kedua, risikonya diuruskan mengikut perjanjian, di antara pihak pengguna dan juga pihak bank. Yang ketiga, perbankan Islam mengikut prinsip keadilan, halal dan perkongsian keuntungan dan tanpa riba. Dan yang keempat ialah tidak menentukan kadar pulangan pada peringkat awal penyimpanan. Kadar pulangan diketahui semasa tempoh matang. Okey, antara istilah yang penting dalam perbankan Islam ialah prinsip wadiah. Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip wadiah ini? Prinsip wadiah ialah harta atau wang tunai yang disimpan dengan persetujuan pelanggan untuk disimpan di dalam bank. Pihak bank bertanggungjawab atas keselamatan harta atau wang itu. Okey, seterusnya kita tengok pula perkara yang kedua, iaitu memahami tentang nilai pulangan pelaburan ataupun ROI, Return of Investment. Okey, nilai pulangan pelaburan. Nilai pulangan pelaburan ialah nilai pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan oleh pelabur dan nisbah keuntungan atau kerugian yang diperoleh daripada suatu pelaburan. Suatu pelaburan dianggap yang pertama menguntungkan ataupun disebut sebagai pelaburan bijak. Apabila nilai pelaburan semasa dan jumlah pulangan yang diterima melebihi nilai pelaburan yang asal. Yang kedua pula ialah pelaburan yang tidak menguntungkan apabila jumlah pulangan dan nilai pulangan semasa kurang daripada nilai pelaburan yang asal. Seterusnya rumus bagi nilai pulangan pelaburan. Nilai pulangan pelaburan sama dengan jumlah pulangan perkan dengan nilai pelaburan awal darabkan dengan 100%. Seseorang pelabur lebih gemar menilai pulangan pelaburan dalam bentuk peratus, dan seseorang pelabur juga mempunyai jangkaan kadar pulangan daripada sesuatu pelaburan yang dilabur. Jenis-jenis pelaburan seperti mana yang telah disentuh dalam video yang lepas. Yang pertama ialah saham, yang kedua ialah amanah saham, dan yang ketiga ialah hartanah. Antara istilah-istilah yang biasa kita gunakan dalam bidang pelaburan, yang pertama ialah duty stamp. Duty stamp ialah cukai yang dikenakan atas dokumen atau surat yang mempunyai kesan perundangan, komersial ataupun kewangan seperti di bawah jadual pertama Akta Stamp 1949. Istilah yang kedua pula ialah kos guaman. Kos guaman ialah bayaran kepada peguam untuk melakukan kerja pindah milik harta bagi pihak pembeli. Dan yang ketiga ialah komisen. Komisen ialah fee yang dibayar oleh penjual hartanah kepada ejen bagi urusan jualan hartanah. Sekarang kita lihat perbandingan di antara pelaburan di dalam amanah saham dan juga hartanah. Instrumen yang pertama kita tengok jangka masa pelaburan. Bagi amanah saham, antara alternatif pelaburan yang baik untuk pelaburan jangka masa, yang pertama sederhana di antara 3 hingga 5 tahun. Yang kedua ialah pelaburan jangka masa panjang iaitu lebih daripada 5 tahun.
Manakala hartanah pula, jangka masa pelaburan, pelaburan yang membawa pulangan dalam bentuk sewa dan keuntungan atau kerugian modal. Tengok pula untuk aspek risiko pelaburan. Amanah saham mempunyai risiko yang rendah kerana diuruskan oleh pengurus dana profesional yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Security dan dipantau oleh Bank Negara Malaysia. Manakala hartanah pula, dia berisiko sederhana dan tinggi yang bergantung kepada faktor-faktor seperti berikut. Yang pertama, keadaan ekonomi, di mana keadaan ekonomi yang baik akan meningkatkan harga hartanah. Yang kedua, lokasi. Lokasi yang strategik seperti berhampiran pusat bandaraya, pusat bandaraya mempunyai harga yang lebih tinggi berbanding kawasan luar bandar. Yang ketiga ialah situasi politik. Situasi politik yang baik akan meningkatkan harga hartanah. Tengok pula aspek yang keempat. Aspek yang ketiga, modal pelaburan. Untuk amanah saham membolehkan pelabur mempelbagaikan pelaburan dengan modal yang kecil. Manakala hartanah pula memerlukan modal yang agak tinggi. Dan aspek yang keempat ialah pulangan pelaburan. Bagi amanah saham, pulangan amanah saham biasanya dilakukan dalam bentuk tiga perkara, iaitu yang pertama ialah dividen, iaitu lazimnya diterima pada akhir tahun kewangan dan dihitung berdasarkan wang yang dilaburkan. Yang kedua ialah share bonus. Share bonus ialah share tambahan yang diberi secara percuma kepada pemegang saham yang sedia ada. Dan yang ketiga ialah keuntungan modal, iaitu peningkatan harga saham semasa saham dijual. Manakala pulangan pelaburan bagi hartanah pula, yang pertama dalam bentuk tanah, iaitu sewa dan keuntungan modal. Yang kedua ialah rumah, iaitu sewa dan keuntungan modal. Dan yang ketiga ialah lot komersial, iaitu sewa dan keuntungan modal. Sekarang kita akan melihat contoh-contoh pengiraan yang melibatkan perbankan Islam dan juga nilai pulangan pelaburan. Alright. Sekarang kita akan melihat contoh pengiraan yang melibatkan perbankan Islam. Contohnya, Encik Talib menyimpan RM24,000 dalam akaun simpanan di sebuah bank Islam mengikut prinsip wadiah selama 1 tahun. Pada akhir tahun tersebut, beliau menerima sebanyak RM24,600 sebagai pulangan daripada simpanan tersebut. Tambahan RM600 merupakan hibah, iaitu hadiah dari bank. Hitung peratus hibah yang diperolehi oleh Encik Talib. Caranya mudah saja. Kita nak mengira peratus hibah. Peratus hibah sama dengan nilai hibah tadi tu. Nilai hibah yang diperoleh, kita perkan dengan jumlah simpanan. Jumlah simpanan dan darabkan 100%. Nilai hibah yang kita dapat ialah RM600. Perkan simpanan tadi RM24,000. RM24,000 darabkan 100%. Kita kira guna kalkulator. 600 perkan 24,000 darabkan dengan 100%. Jawapannya ialah 2.5%. Itu jawapan bagi contoh perbankan Islam. Sekarang kita tengok pula contoh pengiraan yang melibatkan nilai pulangan pelaburan. Contoh yang pertama bagi pengiraan yang melibatkan nilai pulangan pelaburan. Pada 1 Januari 2019, Rosnah melabur dalam amanah saham Bumiputra ASP sebanyak 4,000 unit yang bernilai RM3 seunit. Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019, amanah saham Bumiputra membayar dividen sebanyak 5%. Berapakah dividen yang diterima oleh Rosnah pada tahun tersebut? Sekarang kita nak mengira dividen yang diterima oleh Rosnah.
Okey, langkah pertama kita nak mengira ialah mengira modal dulu. Okey, berapa modal yang dikeluarkan oleh Rosnah? Okey, modalnya tadi dia dah membeli sebanyak 4,000 unit. Okey, dengan harga 3 unit. Okey, darabkan dengan RM3. Okey, kita guna kalkulator. Okey, 4,000 darabkan dengan RM3. So, jumlah duitnya ialah RM12,000. Okey, yang kedua baru kita mengira dividen. Okey, dividen. Okey, peratus yang dibayar, dividen yang dibayar oleh ASP sebanyak 5%. Jadi 5% bersamaan 5/100 darabkan dengan RM12,000. Okey, kita kira guna kalkulator. 5/100 darabkan dengan RM12,000. Jawapannya ialah RM600. So, inilah nilai dividen yang dibayar kepada Rosnah oleh ASP. Okey, soalan B pula. Pada 1 Januari 2020, Rosnah menjual semua saham yang dimilikinya dengan harga RM3.20 seunit. Berapakah nilai pulangan pelaburan bagi Rosnah? Okey, sekarang kita nak mengira pula pulangan pelaburan bagi Rosnah. Okey, so yang pertama kita nak kira berapakah peningkatan harga saham. Okey, peningkatan harga saham. Okey, tadi meningkat sebanyak mula-mula pada tahun 2020 sebanyak RM3.20 berbanding pada tahun 2019 sebanyak RM3. Okey, jadi RM3.20 tolakkan dengan RM3, jawapannya ialah 20 sen. Itu yang pertama. Cepat nombor senang. Okey, langkah yang kedua, kita nak mengira keuntungan modal. Okey, keuntungan modal. Okey, keuntungan modal. Okey, tadi dah beli 4,000 unit, darabkan beza harga saham tadi sebanyak 20 sen. Okey, 4,000 darabkan 0.2, jawapannya RM800. Jadi Rosnah dah untung sebanyak tadi RM800. Okey, yang ketiga. Okey, langkah ketiga kita nak kira sekarang jumlah pulangan. Okey, jumlah pulangan. Okey, jumlah pulangan ialah dividen. Okey, tambahkan dengan keuntungan modal. Keuntungan modal. Okey, tadi dividen dah dapat RM600. Okey, kemudian dia dah untung sebanyak RM800. Jadi 600 tambahkan 800 guna kalkulator, jawapannya RM1,400. Okey, sekarang akhir sekali nak kira dia punya nilai pulangan pelaburan. Okey, nilai pulangan pelaburan. Okey, dia dah pulangannya tadi RM1,400. Okey, kita bahagikan dengan dia punya modal sebanyak RM12,000 darabkan dengan 100%. Okey, kita kira guna kalkulator. 1,400 perkan dengan 12,000 darabkan dengan 100%. Jawapannya ialah 11,67%. Okey, itu ialah cara-cara untuk mengira nilai pulangan pelaburan bagi contoh yang pertama. Okey, sekarang kita akan lihat pula pengiraan bagi contoh yang kedua. Okey, contoh kedua yang melibatkan nilai pengiraan nilai pulangan pelaburan. Azmi membeli satu lot kedai dengan harga RM500,000 pada 1 Januari 2018 di Keluang. Beliau telah membayar 10% daripada nilai belian lot kedai tersebut, iaitu sebanyak RM50,000.
lot kedai tersebut disewakan mulai 1 Januari 2018 dengan kadar sewa bulanan sebanyak RM2,000. Pada 31 Disember 2027, beliau menjual lot kedai tersebut dengan harga RM1,200,000. Jumlah pinjaman masih berhutang kepada pihak bank berjumlah RM445,000, manakala jumlah ansuran bulanan yang telah dilunaskan kepada pihak bank berjumlah RM450,000. Cas-cas lain yang terlibat dalam urusan jual beli adalah seperti berikut. Yang pertama, kos guaman sebanyak RM10,000, duty stamp semasa urusan jual beli sebanyak RM10,000 dan komisen ejen sebanyak RM12,000. Soalan A, hitung jumlah sewa yang diperoleh sepanjang pegangan lot kedai tersebut. Okey, sekarang kita nak menjawab soalan yang pertama dulu, soalan A. Okey, kita nak kira jumlah sewa yang Azmi dah dapat. Okey, tadi disewa sebanyak RM2,000. Okey, RM2,000. Kemudian setahun ada 12 bulan. Okey, kemudian kan darabkan dengan jumlah tahun. Okey, daripada tahun 2018 sehingga 2027. Okey, jadi berapa lama ni? Okey, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ni cara manual lah. Okey, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Okey, so daripada 2018 sampai ke 2017, jumlahnya ialah sebanyak 10 tahun. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 semula lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jumlahnya 10 tahun. Okey, darabkan dengan 10 tahun. 2,000 darabkan dengan 12 darabkan dengan 10, jawapannya ialah RM240,000. Okey, itu ialah pengiraan jumlah sewa yang diperoleh oleh Azmi. Okey, sekarang tengok pula soalan B, iaitu hitung nilai pulangan pelaburan yang diperoleh Azmi. Okey, sekarang nak kira nilai pulangan pelaburan, mesti kira dulu dia punya keuntungan modal. Salah pen. Okey, keuntungan modal. Okey, keuntungan modal. Okey. So yang pertama, okey, dia dah jual kedai tadi sebanyak 1,200,000. Okey, 1,200,000. Okey, kemudian tolakkan dengan semua kos-kos yang telah dibayar kepada bank. Okey, yang pertama dia dah bayar deposit ataupun wang pengaduan sebanyak RM50,000. Okey, tolak RM50,000. Kemudian tolakkan dengan apa lagi? Dia masih berhutang sebanyak RM445,000. Okey, RM445,000. Kemudian tolakkan jumlah ansuran yang dia telah bayar sebanyak RM450,000. Okey, kemudian tolakkan dengan kos guaman, okey, RM10,000. Kemudian tolakkan dengan duty stamp sebanyak RM10,000. Dan akhir sekali tolakkan dengan commission agent sebanyak RM12,000. Okey, sekarang kita nak buat pengiraan. Okey, 1,200,000 tolak 50,000 tolak 445,000 tolak 450,000 tolak 10,000 tolak 10,000 tolak 12,000. Okey, jadi keuntungan modal yang Azmi peroleh, okey, sebanyak 223,000. Okey, kemudian kita nak kira pula jumlah pulangan yang Azmi dah dapat. Okey, jumlah pulangan iaitu
Okey, sewa yang dia dapat tadi tambahkan dengan keuntungan modal. Keuntungan modal. Okey, jadi sewa tadi dapat sebanyak RM240,000, tambahkan keuntungan modalnya sebanyak RM223,000. Jadi jawapannya ialah 240,000 tambahkan 223,000. Jawapannya RM463,000. Okey, yang ketiga barulah kita boleh mengira nilai ulangan pelaburan. Okey, nilai ulangan. Okey, pelaburan dia. Okey, jadi RM463,000 bagikan dengan modal asal yang dikeluarkan sebanyak, tadi berapa ratus ribu dia keluarkan? Sebanyak RM500,000. Okey, RM500,000 darabkan dengan 100%. Okey, jadi 463,000 bagikan dengan 463,000 bagikan dengan 500,000 darabkan dengan 100. Jawapannya ialah 92.6%. Okey, so kita dah mengira contoh yang kedua untuk nilai ulangan pelaburan yang melibatkan hartanah. Okey, so itu saja untuk video kali ini. Okey, video yang akan datang kita akan menyambung lagi kita punya pembelajaran, iaitu kita nak kenal pasti faktor-faktor yang perlu diambil kira sebelum seseorang itu membuat pelaburan. Okey, seperti biasa jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika ingin dapatkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya ini, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.